عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita alhamdulillah, syukur sangat ya. Alhamdulillah, sangat-sangat alhamdulillah. Okey, jadi kita nak baca Quran muka surat berapa? 140. Okey, jom kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa'anna tu'fakun. Faliqul isbahi wa ja'alal layla sakanan. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Okey,
Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai dah kita baca Quran satu muka surat. Mudah-mudahan menjadi hadiah yang teristimewa untuk ibu ayah kita, insya-Allah. Kita hadiahkan kepada mereka sebagai kerana mereka sangat menanti-nantikan bacaan-bacaan Al-Quran daripada anak-anak yang soleh, insya-Allah. Amin. Amin, amin. Okey, Ustazah nak tanya dekat TikTok, okey tak line? Line okey tak dekat TikTok? Okey. Okey tak? Kakak? Okey. Okey, alhamdulillah. So dekat TikTok ni Ustazah boleh save, sekejap lagi Ustazah bubuh dekat dekat apa namanya, YouTube. Nanti Ustazah share di apa ke namanya, Facebook. Okey. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini adalah hari pertama lah kita nak baca kitab Penawar Bagi Hati, ya. Alhamdulillah, ada dah sebenarnya kelas-kelas yang dah buat kitab Penawar Bagi Hati. Cuma bagi pihak saya belum lagi, sebab kita pernah berhajat untuk buat di Masjid Tandok itu kan. Kita pernah berhajat untuk buat dekat Masjid Tandok, tapi disebabkan oleh PKP, jadi kelas itu tertunda, sehinggalah sekarang masih lagi tertunda. Jadi saya batalkanlah kelas pengajian di di Tandok. Kita sambung di sini sajalah. Sebab bila PKP 2 tahun tu, banyak program-program yang kita dah isi, dan kita tak boleh nak letak lagi lah pengajian di Tandok. Sebenarnya pengajian di Tandok, kelas tasawuf tu ramai sangat kan. Itu ramai sangat kan, penuh kan. Sayang lah. Yang nak mengurus tu pun dah tak urus. Dia macam tak ada wakil kan. Dia macam tak ada wakil. Mungkin tak ada siapa berani yang nak mengurus kot. Sebab masa saya pergi kat Masjid Tandok tu, memang Kak Fadilah yang jemput. Memang dia yang melalui dia. Bila suami dia sakit, tak ada dah, tak urus dah kelas tu. Jadi terbengkalai macam tu lah. Tapi tak apalah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kelas kita ada dah sebelum ni kitab Minhajul Abidin. Cuma kitab Minhajul Abidin tu tinggi sangat untuk mengaji orang awam macam kita ni. Sebaiknya kita mula dengan kitab Penawar Bagi Hati. Semua dah ada ke kitab Penawar Bagi Hati? Dah ada dah. Okay, alhamdulillah. Jadi saya nak baca kitab Penawar Bagi Hati pun mencabar juga sebenarnya. Tetapi saya dah berhajat untuk mengajak. Saya mengajak setakat kemampuan saya lah. Basic-basic daripada Tok Guru kami, dan insya-Allah saya cuba sampaikan setakat kefahaman kita. Sebenarnya kitab Penawar Bagi Hati ni kitab apa? Kitab Penawar Bagi Hati ni kitab khusus untuk ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi orang Islam yang mukallaf, setiap orang Islam yang mukallaf wajib bagi dia mengaji ilmu fardu ain, iaitu ilmu berkenaan dengan akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi semua kena mengaji. Mungkin dulu kita mengaji, dulu kita mengaji, kita tak pernah pun kelas-kelaskan ilmu ni. Kita rasa mengaji Quran tu kira mengaji dah lah. Kan, kalau mak tu hantar anak pergi mengaji Quran tu kira dia dah menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang ibu bapa kepada anak-anak lah. Dia dah bagi mengaji Quran. Tapi pengajian Quran bukan pengajian fardu ain. Itu yang kena faham. Pengajian fardu ain ni adalah akidah fiqh tasawuf. Yang tu. Kalau ilmu Al-Quran tu, sebab disebut situ Al-Quran itu mendapat pahala apabila dibaca. Tetapi yang sebenarnya isi kandungan Quran itulah yang kita kena ambil. Yang di dalam tu semua dah ada akidah fiqh tasawuf. Cuma tinggal lagi kalaulah kita hantar anak kita pergi mengaji Quran, atau kita sendiri pergi mengaji Quran sampai khatam, kita tahu kan akidah tasawuf fiqh dalam tu? Tak tahu. Kita takkan tahu isi kandungan dalam tu. Hak mana satu akidah, hak mana satu fiqh, hak mana satu tasawuf, tajwid pun tunggal langgar. Khatam dah tiap-tiap tahun khatam. Bulan puasa khatam, bulan puasa buat guru makcik-makcik tadarus. Bulan puasa buat kelas guru makcik-makcik tadarus. Habis bulan puasa habis. Tapi kita fokus pada baca. Jadi sebab itulah sekarang ni alhamdulillah dah banyak dah tempat-tempat pengajian yang boleh jelekkan mata kita, dan banyak dah guru-guru duk mengajar, baru kita faham ilmu fardu ain ni
Akidah, fiqh, tasawuf. Dulu saya tak mengaji pun saya tak tahu yang mana tu ilmu ilmu fardu ain yang mana satu. Kita belajar baru kita faham. Oh, yang ni. Nak kata tak ngaji juga. Heret back kitab merata. Tapi tak ketahuan palekok. Tak tahu palekok. Boleh mengaji balik. Tapi kelas dia tak tahu apa benda. Jadi alhamdulillah kita pun dah ada kelas akidah, kita ada kelas fiqh, kita ada kelas tasawuf. Jadi walaupun di Masjid Taman Belian ni agak lama juga kita mula tasawuf, tapi sebab kita mula dengan kitab yang tinggi, kita turun kelas balik kan. Turun kelas balik penawar bagi hati, insya-Allah. Jadi sebenarnya kitab yang asal tu yang Jawi lah. Kitab Rumi ni tak jadi ni sebenarnya. Yang Jawi lah sebenarnya, tapi tak apalah. Semua pakai pegang Rumi pun Rumi lah. Rumi lah. Jadi mengaji. Tapi sebenarnya saya ada, tapi saya hilang dah kitab yang Jawi tu. Saya pergi cari di kedai, habis rupanya. Ramai orang mengaji kitab penawar bagi hati ni. Jangan mengaji saja lah. Dia bukan dia kitab penawar bagi hati ni, kitab-kitab fardu ain ni dia tak boleh baca. Dia kena belajar. Kalau kata nak baca, bila beli kitab Rumi tu baca lah. Faham tak? Memang tak faham lah. Dia kena belajar. Dia kena ada guru lah untuk mentafsir, untuk menjelaskan isi kandungan dalam kitab penawar bagi hati ni. Tak apa, kita pakai kitab ni pun sama jugalah, tak ada masalah apa. Cuma nanti saya cuba isi tambah-tambah lah yang mana satu lah. Jo, kalau baca dekat kitab apa tu yang Ustazah tu duduk mengajar lagi Jawi Rumi juga. Sama juga no? Kitab Profesor Salim. Oh, campur sekali. Tapi Profesor Salim tu beli jugalah. Dia sajalah, guru sajalah yang ada. Guru saja ada. Dia akan terjelaskan lah. Okey, cuba tengok muka surat pertama ada. Kalau saya bagi catatan ringkas berkenaan dengan kitab ni sikit sajalah, sebab kita nak baca kitab orang ni, kita kena tengoklah juga kan. Dia situ dia tulis kata pengantar penerbit. Siapa, okey, nampak tak? Kalau mungkin dekat TikTok ke, kalau nak pergi beli kitab ni, boleh penawar bagi hati ni dekat Shopee senang je beli. Kat Shopee senang je beli. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis di atas tu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kata pengantar penerbit, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ada orang sebut Allah apa ni, Allah Ta'ala, ada yang sebut kan. Ada sebut Jalla wa Azza, ataupun Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla wa Azza, boleh juga, tak ada masalah lah. Allah Azza artinya yang mulia. Yang mulia. Jalla yang maha tinggi lah. Yang maha tinggi lah. Okey, jadi yang maha besar. Jalla tu yang maha besar. Jadi Azza yang maha mulia, yang mulia lah, yang maha mulia. Jalla yang maha besar. Jadi Allah yang maha mulia dan maha besar. Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Azza. Allahu subhanallah ta'ala, maha suci Allah yang maha tinggi. Okey. Segala puji, Ustazah hari ni mendengar, kos ada di luar. Oh okey, mendengar saja. Nanti Ustazah record boleh menulis lah. Segala puji tu maksudnya alhamdulillah lah, betul tak? Segala puji tu maksudnya alhamdulillah. Alhamdulillah ni adalah satu kalimah yang sangat besar ya. Alhamdulillah ni satu kalimah yang sangat besar, sehingga kan melebihi la ilaha illallah. Kalau kita nak zikir la ilaha illallah boleh. Kalau kita nak zikir alhamdulillah pun boleh. Sebab sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Sebab tu kena banyak baca alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi di sini dia tulis segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Puji-pujian bagi Allah SWT. Ini daripada Hidayah Publication lah. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat. Saya ada buku Jawi, duk ngaji kat masjid dekat rumah. Okey.
Keluarga, kita akan selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Dalam usaha untuk menambahkan buku-buku bacaan di kalangan masyarakat sekarang, maka dengan rasa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan rahmatnya kami dapat menerbitkan sebuah lagi buku yang bertajuk Penawar Bagi Hati. Kenapa diberi tajuk Penawar Bagi Hati? Kitab kecil ya, tapi dia merupakan penawar bagi hati kita. Penawar tu apa maksud penawar? Ubat lah. Kalau kita berubat pun kita minta ayat penawar kan? Anak nak periksa minta ayat penawar kan? Ayat penawar. Demam pun minta ayat penawar. Jadi hati ni ada sakit, pergilah cari penawar. Penawar dia kitab penawar bagi hati. Sekarang ni banyak sangat penyakit. Penyakit fizikal. Dah tak larat dah. Nak buat hospital, bercambah-cambah hospital. Hospital swasta, tak cukup kerajaan, hospital swasta lagi. Hospital tu, hospital ni penuh orang. Tak ada lah hospital kita pi tu memang kosong. Kita aja seorang tak ada. Kalau nak pi mesti kena awal. Beratok panjang. Ustazah, hari ni kak tak pi kelas tau, tak masuk kelas. Hari ni kak appointment doktor. Memang dia tahu rasa kita balik lambat. Tapi ada satu kakak tu dia mengaji pukul 9.30. Dia kata dia tak pi kelas Ustazah. Kak kak ada appointment doktor. Tak cuh mai. Pukul 9.30 tak ada. Awal pukul 7 pi dia. Siaplah dia dah. Dia apa pukul 7 kat Nun. Pukul berapa dia kata 7 awal. Kira nombor 1 lah. Kira dia nombor 1 sebab nak mengaji. Lepas nak mengaji, pi awal dapat nombor 1. Boleh mengaji. Ada setengah tu kelas pukul 12. Tapi tulis kat situ, Ustazah kak pi hospital tau. Hari ni appointment doktor, kak tak boleh mengaji. Kata awak yang pi lambat. Kalau nak mengaji, pi lah awal. Kelas pukul 12 kot. Pi nombor 1. Dia kadang-kadang kan, dia atas kita lah. Kalau kita nak masuk mengaji, dia pi awal kan. Dia pi awal sebab dia tahu dia masuk awal, dia boleh masuk mengaji. Kelas pukul 12 dan lah kalau pi awal. Atas pada orang tak? Kelas pukul 12 pun tak boleh masuk kelas. Kelas pukul 9.30 pun boleh masuk kelas. Sebab dia kata kau pi awal, kau nombor 1 Ustazah. Habis becek balik pukul 9.30 kau mengaji. Tengok dia kehendak tu kan. Kita pun tengok macam-macam lah. Tidak boleh hadir kerana sakit perut. Tidak boleh hadir kerana musafir. Jangan kata musafir, hadir dalam kereta pun mengaji. Baru ni Kak Roslina duduk dalam kereta nak pergi KL. Jam. Kak duduk dalam kereta ni nak pergi KL kan? Dia kata duduk dalam kereta kan? Kak duduk dalam kereta nak pergi mana? Nak pergi KL. Ustazah, dia pun cakap rahsia. Ustazah, saya sedap mengaji Ustazah sekali, saya tak ada penting. Tu dia. Saya demam pun, saya kamera halau pergi kipas. Sebab saya tengah tidur. Dia tidur, dia nak ngaji tak? Saya kata, kak awak nampak kipas tak nampak orang. Rupanya kawan demam. Tapi dia tak berhenti. Itulah. Bila hati dah cinta tu. Bila hati tu dah cinta kan. Halau kipas tu. Ni kak duduk lah kereta ni, kak mengaji kot Ustazah. Kak tak berhenti. Kak tak pernah cuti sejak daripada masuk mengaji sampai keluar dia tu. Mana yang boleh cuti ni kan. Yang boleh tu. Okey, kenapa dia kata penawar? Penawar tu sebab hati kita banyak penyakit. Kalau kita sakit fizikal, sakit kencing manis pun sudah lah. Boleh tak berawat? Boleh. Fizikal semua boleh berawat. Kita kan, penyakit kita ada tanda betul tak? Sakit fizikal ada tanda tak? Ada lah. Kencing manis tanda apa? Kencing malam. Kerap kencing malam tu, kerap kencing tu salah satu daripada tanda kencing manis lah tu. Yang keduanya, dahaga banyak sangat. Tapi kan sejak-sejak dah pantang-pantang gula ni kurang dahaga. Hidup sak-sak, pahit mulut. Gula punya pasal. Yang ketiga, mata kabur. Mata kabur. Kakak tengok kan siapa ada tanda-tanda tu. Yang keempat, gatal kulit. Itu saya yang mengenyam ni. Muka punya mengenyam. Tak tahu pasal apa. Macam melata-melata apa dah. Heran kan. Garu. Punya gula tu. Ada banyak-banyak lagi lah. Jadi mana kita nampak tanda tak? Kita nampak tanda. Kita boleh kontrol tak?
Hati nampak tak ada? Tak nampak. Hati, ada penyakit hati, tanda-tanda penyakit hati, dia tak boleh detect, dia tak boleh kawal. Gula boleh check, ada 5, ada 6, ada 8, ada 7. Tapi hati tak boleh detect. Dia tahu dia sombong, tapi dia tak boleh detect banyak mana sombong dia tu. Kalau riak kan, dia tak boleh nak detect riak dia tu, berapa persen riak dia tu. Sombong, hasad, dengki, riak, ujub, banyak tu. Dan penyakit hati ni pula, penyakit hati ni hukumnya dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi yang mana yang lebih parah, sakit fizikal ke sakit batin? Sakit batin, sakit hati tu, hati sakit tu. Jadi kitab ni adalah penawar bagi hati. Jadi dia boleh mengumbatlah penyakit-penyakit yang mazmumah dalam hati kita tu. Sama ada kita ni riak ke, ujub ke, sombong, hasad, dengki, hubbud dunia, tak mau bertobat, suka dengan dosa, suka dengan maksiat. Dia mainlah penyakit-penyakit tu. Makanya kitab yang kecil ni adalah dinamakan sebagai penawar bagi hati. Ubatlah bagi hati tu. Macam ujub kan. Ujub ni kita jangan ambil tafsir. Ujub kita faham macam mana. Kalau ujub ni apa dia ujub? Rasa diri baik ke macam tu lah. Kita rasa diri baik kan? Lebih pada orang. Adakah kita rasa lebih baik kita dah jatuh ujub? Kalau kita mengaji tasawuf, kalau kita rasa baik, jatuh ujub dah kau. Sebab semua ni dah juga yang dah mengaji dah tasawuf kan. Faham dah masuk ujub tu. Kalau kita kata ujub, merasa diri baik, tak jatuh ujub lagi. Kita main mengaji, tak rasa baik ke? Rasa jahat kan selalu baik. Baik dah rasa baik. Baik dah rasa baik pula dah. Baik dah rasa main mengaji ni, rasa diri baik dah. Ataupun tak boleh rasa baik. Jangan. Sekejap ujub lagi. Hukum dia dosa besar. Mana boleh ujub? Tak baik. Kalau boleh semayang, baik dah. Baik dah. Boleh tak rasa diri baik? Boleh. Dia bukan merasa diri baik, bukan untuk translate, untuk memahamkan diri dia dah ujub. Okey, pertamanya dia rasa diri baik dan dia rasa diri dia baik dengan segala amal-amal yang dia buat. Itu baru satu. Yang kedua, dia tak rasa kebaikan tu daripada Allah. Nak bagi ujub ni. Yang ketiga, dia tidak takut Allah tarik dia punya kebaikan tu. Baru dia jatuh ujub. Kalau dia rasa diri dia baik, saya pun kalau rasa dapat semayang maghrib sekali, saya rasa diri saya baik, saya tak rasa diri saya jahat. Saya dapat main mengaji hari ni, mengajak hari ni, rasa baik lah, takkan nak rasa jahat pun. Pak semua mesti ada rasa baik kan. Rasa diri kita baik lah, tak maulah kita ada rasa diri kita jahat. Kita rasa diri kita baik, tapi kita kena ingat apa? Baik tu main pada mana? Takkan tunjuk lah. Baik tu main daripada Allah. Dan kita takut Allah tarik balik kebaikan tu, sebab kebaikan tu tidak kekal. Kalau orang pamerkan kebaikan, kita tak boleh just dia riak. Sebab riak ini adalah amalan hati. Amalan yang tak elok lah hati. Takkan kita boleh tengok orang punya hati? Tak boleh. Hati kita pun kita tak boleh tengok. Macam mana kita boleh tengok, riak tu. Tu riak tu, orang kaya riak lah. Tunjuk kereta besar, lagi pergi shopping handbag baru, lagi pergi makan restoran mahal-mahal, riak tu. Lepas tu tunjuk makan-makan dekat kedai, riak tu, orang post makanan riak. Mungkin dia nak share resepi, dia nak bagi perangsang kepada orang lain untuk buat kebaikan. Dia sedekah, dia tunjuk. Tak boleh kata riak. Sebab dia tunjuk tu lah, ada orang yang tak bagi sedekah, rasa macam nak bagilah. Ya Allah, aku tak bagi lagi hari ni. Dia bagi tiap hari, tapi hari tu dia lupa. Sebab kawan tu tunjuk, tak bagi lagi hari ni sedekah, dia bagi. Sebab pada tunjuk. Sebab tu kita tak boleh kata orang riak. Kita mesti tahu, penawar bagi hati, hatiku ke hatimu?
Tambah sikit penawar bagi hatiku. Kitab penawar bagi hatiku, bukan hatimu. Ni masalahnya. Dia mengaji tasawuf tinggi pun, dia tengok orang bukan dia tengok dia. Dia kok ni betul sebiji macam jiran aku sebelah rumah. Macam tu sebiji. Dia lupa hak dia tu. Sebiji macam ni. Dia mengaji. Dia kata gitu kan. Buku ini adalah buku tersebut adalah sangat popular di kalangan para pelajar yang mendalami ilmu agama di pondok-pondok. Ni, buku penawar bagi hati ni adalah buku yang sangat popular. Ustazah tak minum ayak lagi ke? Tak ada harga lagi. Dia mana? Ustazah kurang gula sekarang ni dah okey dah. Kurang sikit dah harga tu. Tak apa, kita minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, betul tu. Kitab penawar bagi hatiku, bukan hatimu. Itu okey. Baru kita tahu sikit kita ni duk tuju kat siapa kan. Okey, kalau pelajar-pelajar pondok memang sangat-sangat popular lah dengan kitab penawar bagi hati. Sebab kitab-kitab yang asas untuk akidah, untuk fardu ain ni, Fariyatul Faraid dengan inilah penawar bagi hati lah. Dan fiqah dia pun ada kitab-kitab yang lain lah. Cuma saya pakai kitab saya Fiqh Manhaj tu. Di pondok-pondok dia kata, di surau-surau, masjid-masjid dan juga di pejabat-pejabat. Memang kitab ni buat tu yang habis, stop. Tak ada stop. Biasa ni habis. Shopee ada kot. Shopee senang je. Teks asal buku ini adalah tulisan Jawi. Itulah sekarang ni pasal apa yang duk pegang Rumi. Sebab pasal apa pegang hak Rumi? Tak ada no? Habis. Darussalam, pustaka Darussalam ada no? Hari tu cari hak Jawi pun tak ada. Ustazah ada 2-3 tapi jenis nak kena pindah tangga cari di atas pakai dak lah. Beli lain tak apa lagi. Dah suami ubah katil semua. Tapi tengok ke di atas no, tingkat atas no. Tak payahlah bang. Tak payah tengok lah. Tengok tangga pun risau nak naik. Malas nak naik tangga. Tak suka semua naik tangga. Tapi anak kata kena naik tangga juga, exercise muscle paha tu. Doktor kata saya kan ada muscle dekat paha saya ni. Semua daging. Tak ada muscle dekat paha. Nak naik tangga pun dia tak boleh tekan sebab dia tak ada muscle. Memang tak ada muscle. Punya lah malas no, gerak tu. Dia suruh naik. Kena buat squat. Apa? Squat kan? Squat kita squat. Macam tu lah. Kena buatlah lagu tu bagi ada balik masa tu. Rumi senang mereka kata. Senang baca. Memanglah Rumi senang baca. Okey. Tetapi memandangkan kebanyakan generasi sekarang ini yang kurang mahir dalam tulisan Jawi, maka untuk membantu mereka yang amat berminat mendalami ilmu agama, maka Ustazah Nur Aini Abu, inilah ustazah yang menterjemahkan kitab Jawi lama kepada kitab Rumi baru. Telah cuba menyalinnya. Pahala dia banyak ya Allah, subhanallah. Telah menyalinnya ke tulisan dari tulisan Jawi ke tulisan Roman dengan tanpa ada pindaan daripada teks asal. Dahsyat betul. Ni ya Allah, pahala dia. Dah lah ramai orang baca kitab ni. Sekarang ni bagus no. Dia macam meriah balik dengan ilmu fardu ain no. Meriah sangat. Kau semalam tak main kan? Main adik yang nombor 2 tu tak main. Yang nombor 3 main. 4. Nombor 4. Ni nombor 2. Abang nombor 1 kan? Okey, kemudian dia kata dia Ustazah Nur Aini Abu ni tak pandai baca Jawi Ustazah. Ramai juga orang tak pandai baca Jawi Ustazah. Itulah dia kata tak satu bagi mudah tu yang tukang baca Rumi tu. Ketulisan Roman dengan tanpa ada pindaan, asal agak mudah untuk mereka mengikuti setiap perkataan yang terdapat dalam teks asal. Senang sungguhlah. Boleh no? Senang nak baca Jawi ke Rumi? Rumi. Tambah hak yang Jawi lama tu.
Oh, kembang lah Halid Meranyut. Pakai tak mengaji lah tu. Sagi bawa main kitab tu pakai tak mengaji. Doktor tu Mas Rumi tak? Okey. Okey, kemudian sebagai penerbit besar harapan. Yang ni Nur Ali aku juga kan ni? Betul. Sebab tu boleh pakai semacam sedikit sama macam Jawi punya. Sebagai penerbit besar harapan kami, semoga buku ini akan memberi manfaat dan bimbingan kepada pembaca sekalian. Segala amalan yang baik ini semoga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat redha daripada siapa? Selain pada Allah, daripada siapa? Allah semalam lupa nak salam suami lah. Sebab Ustaz mengajak sampai pukul 11 kan. Orang dah baring dah, orang dah lena dah. Kita pun macam nak gerak dah. Tak ada nak ambil redha dah. Mengajak orang boleh, tapi kita tak ada. Dia redha dah. InsyaAllah. So, semua kena salam suami tiap malam tau. Minta redha. Kalau tak boleh tiap malam seminggu sekali pun jadilah. Tapi kalau tiap malam tu lagi bagus. Awak dah dia? Mesti ada kisah tu. Mesti ada kisah. Berapa ringgit Ustazah? Buku ni berapa ringgit ni? 14 ringgit je. 14 ringgit. Dekat Shopee tak tahulah, murah sikit kot. Sama lah. Okey, segala amalan yang baik ini semoga mendapat redha daripada Allah. Kita semua nak cari redha Allah ni, nak mengaji tasawuf ni, nak dapat redha Allah. Ya, memang nak dapat redha Allah. Sebab bila kita jadi elok, perangai kita elok, akhlak kita elok, semoga Allah redha dekat kita. Kalau kita nak iman yang kuat, iman yang teguh, kita kena banyakkan amalan zahir dan batin. Kita kena banyakkan amalan-amalan sunat zahir selain daripada yang wajib-wajib sembahyang-sembahyang, dan kita kena kuatkan dengan amalan batin, sabar, redha, syukur, semualah amalan-amalan kebaikan, taubat. Maka barulah iman kita kuat. Dia ada connection semua tu. Dia ada connection. Segala kesilapan dan kekurangan adalah kelemahan kami. Oleh itu, jika terdapat sebarang kesilapan, harap mohon maaf, tegur dan membina amatlah dialu-alukan untuk membetulkan kesilapan pada cetakan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hidayah Publication. Okey. So kita tengoklah isi kandungan. Yang pertama, kata-kata penerbit, kata pengantar penerbit. Nombor 1 tadi, pendahuluan. Nombor 3, kita tak baca lagi pendahuluan. Kitab pertama yang akan menyatakan segala anggota 7. Anggota 7. Anggota 7 tu apa dia anggota 7? Mata, telinga, lidah, perut, faraj, 2 kaki dan 2 tangan. 2 kaki dan 2 tangan. Semua tu 7 kena jaga. Dia suruh kita jaga ni dulu, anggota-anggota ni dulu. Tapi pelik kan? Nak jaga batin, tapi mula dengan zahir dulu. Semua mata, telinga, hidung, tangan, kaki, semua tu di luar. Tapi nak jaga dalam. Orang kata hati tu baik, orang kata semua baik. Jadi sekarang ni dia nak suruh kita jaga dulu tangan, mata apa semua ni, automatik hak dalam pun jaga. Tapi ada tak orang kata mulut jahat tapi hati baik? Mulut tu masuk dah, mulut dah masuk. Tak mana mulut? Mata, telinga, lidah. Lidah kena jaga, baru hati baik. Ada orang kata mulut je tu kasar, tapi hati dia baik. Tapi sebenarnya dia mencerminkan hati dia. Apa yang keluar di hati dia, itulah apa yang keluar di mulut dia. Kak Mazdi pun terbalik. Apa yang keluar di mulut, itulah cerminan hati dia. Jadi hari ini, apa yang kita cakap yang menyebabkan orang terasa hati? Maknanya hati kita tak baiklah hari ini. Maknanya kan, bila lepas pada dia jaga-jaga semua, masuk sifat-sifat mahmudah. Mahmudah yang pertamanya adalah okey, lepas mengaji kitab penawar bagi hati, dia akan naik kepada Minhajul Abidin. Lepas mengaji hak ni baru naik pergi tingkat Minhajul Abidin. Minhajul Abidin tu macam sekolah menengah. Hak ni sekolah rendah. Kita pergi sekolah menengah dulu. Pergi sekolah menengah dulu. Lepas tu, sebab tu yang kita tak boleh nak sampai.
kita tak boleh sebab dia kata aqabatul ilmu, aqabatul taubah kan. Halangan-halangan ilmu, halangan-halangan taubat. Dia tak akan boleh taubat lagi tak jaga benda-benda ni semua. Dia kena jaga ni semua dulu. Anggota-anggota ni dulu. Lepas tu dia kena jaga sifat-sifat yang menyatakan khabar, artinya jantung, kemudian hati, yang sifat-sifat mazmumah dulu, nampak? Lepas anggota-anggota tadi terjaga, baru kita belajar tentang sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah yang pertama apa dia? Lupa pada makanan. Lupa pada makanan. Makan lagu lupa itu bubuh pinggan dah penuh. Nak makan sikit je, bubuh sampai tak sanggup. Ya Allah, ya Tuhan. Lepas tu habis tak? Tak habis. Itu bazir. Lepas tu yang kedua, banyak cakap. Cakap banyak. Hadis Nabi kata apa? Kalau banyak cakap, banyak silap. Kalau banyak silap, banyak dosa. Kalau banyak dosa, tempatnya neraka. Ini sifat-sifat mazmumah. Jangan banyak cakap. Cakap ni patut padan saja. Hak keluar, hak penting saja. Dia sebab tu dia tak bagi kita sembang. Dia tak duduk sembang. Dulu kita sembang tu. Orang tua-tua dulu duduk depan-depan pintu pagang tu. Depan pagang tunggulah orang rumah, orang ni mai sembang. Potang bercicah-cicahkan belacan. Mengata orang tobat, mengata duduk macam tu. Tobat, cicahkan belacan tak sedap, mengata sedap lagi. Lah tak ada orang nak. Mengata ke TikTok? TikToki. Lawan WhatsAppi. Mazhab TikToki dengan mazhab WhatsAppi. Siapa kata tak mengata? Tak kira-kira dah mengata dalam tu. Okey, jadi maknanya faham tak kitab ni dia susun macam mana? Mula-mula dia susun nak kita kena menyatakan segala anggota 7 tadi dah. 7 tadi tu kena jaga semua tu. Barulah kita pergi pada sifat-sifat mazmumah. Kena kenal sifat mazmumah dulu, baru belajar nak capai sifat mahmudah. Itulah tasawuf. Boleh tak kalau tak pergi tasawuf? Tak boleh. Kalau tak pergi tasawuf, sebab apa? Amalan yang perkara pertama yang akan dilihat oleh Allah adalah hati. Bukan amalan. Hati. Kalau hati tu elok, barulah amalan tu elok. Kalau hati tu tak elok, amalan tidak akan diterima. Jadi kita semayang, kita sedekah, pergi umrah, pergi haji, buat amalan baik ni, tolong orang semua. Tapi mulut lidah kita jahat, hati kita ni busuk. Kita dengki ke orang, kita hasad dekat orang. Maka amalan-amalan tadi semua tidak diterima oleh Allah, kerana Allah pandang hati lebih daripada amalan. Sebab amalan tu luaran. Hati boleh nampak dah hati. Pegang pun tak boleh. Yang hati, heart, macam ni lah. Macam ni macam mana? Macam ni lah kan. Yang ni duduk di sini. Yang hati, yang kita kata hati, tak nampak. Qalbun, tak nampak. Qalbu tu tak nampak. Al-qalbu, tak nampak. Tak nampak tu ghaib. Ghaib bertemu ghaib. Yang tu nak jumpa Allah, Maha ghaib. Maka Allah akan telik hati kita, elok tak elok. Seorang lelaki yang Nabi Muhammad SAW kata seorang penghuni syurga. Semua orang tahu cerita tu, ulang bilang. Bila Nabi semayang subuh, Nabi kata esok ada seorang lelaki, ada seorang lelaki penghuni syurga akan sampai semayang di tempat kita ni. Lepas tu mereka kata, tak apa, sahabat-sahabat kita dia bertunggu. Tunggulah masuk sahabat seorang. Nabi kata bukan dia. Mereka sangka siapa? Saidina Abu Bakar ke? Saidina Omar ke? Itu Nabi tak fokus yang tu. Nabi kata bukan dia. Nabi tunjuk yang tu. 3 hari baru tahu yang mana satu. Sebab apa? Nabi kata dia pun tanya yang mana satu, baru Nabi tunjuk. Dengan ambil wuduk ni, ayak meleleh dekat janggut ni. Orang kata apa? Tak lekeh lah. Orang tak lap boleh kemas lah. Jatuh sini meleleh-leleh. Pakaian pun biasa saja. Rambut pun basah, kira tak cantik lah. Pegang selipar dia tu. Tapi
Tu kata luaran tak boleh tengok dalaman. Hati dia baik. Sebab itulah sahabat seorang ikut dia, bagi tahu kata nak tidur di rumah dia. Ibnu Umar nak tidur di rumah dia. Boleh tak cik? Pakcik, saya nak tidur rumah pakcik. Nak cek dia bukan apa, dia nak pergi tengok apa benda yang kau ni buat sampai Nabi kata dia tu penghuni syurga. 3 hari Nabi kata betul-betul. Confirm Nabi kata penghuni syurga. Yang mereka duduk bersemayang pun Nabi tak cakap apa pun. Tidur malam pertama sampai ke malam, orang ni pun bangkit lah. Biasa kalau orang ahli syurga dia bangkit tahajud lah. Tahajud. Tak bangkit orang tua ni, duduk lena. Puasa sunat pun tidak. Dia buat hak wajib je. Dia tak pulun sangat pun. Lepas tu dia buat macam biasa-biasa. Dia tak ada pelik pun. Sampai 3 hari baru dia abang, sebenarnya saya ni bukan bergaduh dengan pok saya. Dia buat gaduh-gaduh pok dia nak tumpang tidur. Sebenarnya saya ni nak cari rahsia apakah yang Tuan buat sampai Nabi kata Tuan ahli syurga. Tuan buat apa? Dia kata, saya ni satu, saya tak pernah dendam marah kat siapa pun. Tak pernah. Dan bila saya nak tidur malam, saya ampunkan dosa siapa yang pernah buat dosa kat saya satu hari ni. Dan ada satu hari mesti ada orang umpat dia ke, orang terkata kat dia ke. Dia kata dia ampun semua dosa-dosa mereka dan dia doa kat mereka. Kita bukan kata nak ampun, doa ke? Jauh sekali ya. Kalau dalam doa tahajud kita lah, contohlah bagi tahajud, ada tak doa dekat musuh kita? Macam ni lah, ya Allah ya Tuhanku, bagilah anakku murah rezeki hari ni, lulu maisa. Dan termasuklah juga si bulan tu, hari-hari terpilih lah kot kita pun nama dia kan, untuk tiap-tiap hari untuk tiap-tiap hari nak doa dekat dia tu. Dah lah, taubatlah. Tak doa. Kalau lagu tu lah kata, bukan kau? Mau kalau lagu tu lah bukan kau? Memang jauh sangat daripada syurga. Kena mengaji lah kita semua. Kan kemarin kita bagi tahu yang perempuan tak sat dia kena tinggal sampai berapa belas tahun tengah tua tak tadi, dia tak dendam kat laki dia. Kita laki kita tak beri cok pisang pun kita dendam. Abang ni tak sat abang dah. Abang kata dah saya teringin sungguh ni cucuk pisang sampai keluar tak dapat. Abang pasal apa lupa? Lupa macam mana jangan lupa sangat pasal apa, bukan lalu kat tepi tu kat pakcik tu jual dah ni. Dia nak siasat kat sampai dia nak tahu jugalah. Yang tak beli tu pasal apa? Kawan ni lelaki dia gantung tak bertali 13 tahun ke 13 tahun? 20 tahun? Apa mereka dah? 20 tahun dah? Tak tahu lebih kurang lah dah. Ada dua cerita kan, satu 20 tahun, satu 13 tahun. Tak ingat dah. Haji 20 tahun. Hak tu pasal dia penanya. Hak kawan ni 13 tahun. Laki dia gantung tak bertali, dia tak dendam sikit pun kat laki dia. Laki tu, masih laki lah. Laki tu nazak dia hospital, dia pujuk anak-anak tak mau nak marah. Pujuk anak-anak pergi tengok laki tu, pergi tengok ayah tu. Dia pergi sekali macam tak ada apa-apa. Dia pergi tengok laki dia macam tak ada apa-apa. Ya Allah. Ada orang dia tak mengaji tasawuf pun dia jadi baik. Ada orang mengaji tasawuf gitu. Tapi dia kena tasawuf ni fardu ain. Dia kena tahulah. Tapi sebenarnya ada orang dia tak bersungguh-sungguh nak mencapai qalbun salim, dia dapat sebab anugerah Allah. Allah bagi dia baik. Ada tak pernah jumpa orang tu sedia-sedia baik daripada awal? Baiklah kata apa benda. Kita nak jadi baik, jenuh mujahadah. Aku sabar. Nak marah tapi sabar. Nak marah, sabar. Marah ni, nak marah memang nak marah. Sabar. Mujahadah nak sabar. Ada orang Allah bagi tak payah mujahadah. Memang dia sentiasa, dia akan jadi sabar. Dia memang sabar dan dia memang baik. Saya rasakan kita boleh tahu namakan satu kawan kita pun ataupun satu orang yang kita kenal yang memang baik. Kita tahu. Boleh tak? Betul, boleh kan? Kita mesti ada dalam senarai, dalam benak kita, kepala kita, seorang kawan yang kita
kita boleh bagi dekat dia satu title, dia memang baik. Dia tak kisah. Hampa tak kata, hampa buat kat dia pun tak apa, hampa kata kat dia pun tak apa, hampa tak ajak dia pun tak apa, hampa ajak dia pun tak apa, apa pun tak apa. Oh ya, untung kalau orang boleh letak kat situ. Tapi ada juga, boleh juga letak title, ya Allah punya menyampah lah. Mulut dia lah, ya Allah, kalau boleh tak berselisih dengan dia. Oh, bahaya. Bahaya. Rasa nak marah tapi kena sabar. Kita ni tak tahulah kategori hak memang ada bubuh sabar dah ke, hak nak kena belajar sabar. Termasuklah Ustaz Zahmun. Kena belajar sabar. Jangan nak marah tu. Pantang. Aduh. Macam mana no? Kena mengaji lah insyaAllah. Pelan-pelan lah. Kita bedah siasat. Kita usaha. Betul tak? Kena pergi faham lah. Okay? Jadi yang pertamanya jaga anggota satu-satu ni panjang ni, walaupun kita ni pendek tau. Kita ni tak tepat. Tapi cerita dia lama. Cerita dia lama, pelan-pelan lah. Tapi kena mengaji lah. Okey, yang pertamanya kita kena tahu jugalah siapakah pengarang, penyusun. Sebenarnya bukan pengarang, kita tu. Syekh Abdul Kadir Al-Mandili ya. Itu nama singkat dia lah. Kalau nama betul dia tu Syekh Abdul Kadir bin Abdul Muttalib bin Hassan. Bin Hassan. Ada nama kat situ kan? Bin Hassan tak ada ya? Indonesia ni tu dia Indonesia tu dia yang bagi gelaran nama dia. Okey, Syekh Abdul Kadir bin Abdul Muttalib bin Hassan. Al-Mandili tu nama kampung dia dekat Sumatera Indonesia lah. Satu wilayah. Kampung tu nama kampung dia buat lah Mandili tu. Ambil kepada nama dia lah, nama kampung dia. Al-Indonesi sebab dia orang Indonesia. Jadi kita kenal nama dia Syekh Abdul Kadir Al-Mandili cukup lah. Syekh Abdul Kadir Al-Mandili. Dia meninggal tahun 1910 Masihi. Dia beranak. Saya minta maaf. Dia dilahirkan 1910 Masihi. Dilahirkan tahun 1910. Lahir. Awak Ayu boleh bayu. Berapa? 1910 tu lah dilahirkan. Meninggal 1965 no? Dia umur dah 50 lebih je. 55 tahun je. Meninggal 1965 Masihi. Meninggal di mana tu? Di Mekah. Itu dah kan kita buat sikit kan? Pandang-pandang. Oh, okey. Masya-Allah. 2019 no? Alhamdulillah. Oh, hak Ustazah bagi tu no. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Simpan lagi ya. Okey, dilahirkan 1910. Meninggal 1936. Meninggal di Mekah. Umur berapa? 55. Orang soleh ni umur tak panjang. Orang kaca lana. Apa? Kaca lana. Puca lana. Hak puca lana tu umur panjang. Hak biru tu. Hak puca lana tu panjang umur. Panjang. Hak yang soleh tu pendek umur. Tapi umur 55. Hidupnya sampai sekarang ilmu dia. Insya-Allah. Tu tak kira lagi tu. Di akhirat esok di padang mahsyar akan dibentangkan orang yang baca kitab dia, orang yang belajar, orang yang mengajar. Kitab dia ni akan dibentangkan nanti di akhirat nanti.
Lepas tu satu sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni pun dia akan diadili di pada masa nanti. Siapa yang baca kitab dia, siapa yang mengamalkan pula tu, bukan kata mengaji je, mengamalkan pula kitab dia tu. Kalau habis kitab ni kan, kita bukan boleh hafal tau. Mengaji tasawuf dia tak boleh hafal. Kalau habis kitab ni, dia kena hadam. Maksudnya jangan sampai bila dia riak kat luar kan, nak balik pergi tengok nota dah, macam ni riak ke? Tak boleh lah. Sampai dia riak dia, aku dah riak ni. Aku dah riak lah. Dia kan riak ni, dia ada lintasan di hati dengan yang menjadi sifat kepada hati. Kalau lintasan di hati, dia tak kira sebagai dosa pada syarak. Pernah tak ada lintasan di hati? Gila tak ada? Cik orang muda sekarang lah, gila lah tak ada. Ada kot kan? Gila tak ada? Mestilah ada. Ada tak kita rasa macam kita bagus sangat? Lintasan lah tu. Dia buat amalan, dia semayang kan? Dia pun semayang. Dia pun semayang, duduk. Habis semayang duduk tengok orang semayang pula. Tak habis lagi, tak bangkit lagi. Duduk pakai gelembung, tak pakai kelunggung, dah duduk buah apa. Semayang apa lah aku tolong. Tak mengaji pergi solat ke? Takbir pun tak betul. Aku pergi mengaji sampai dapat ijazah dah. Baru betul. Dia tak kata mulut tau. Dia mesti akan lintas juga. Hampa sujud macam mana ni? Ataupun dia akan rasa, macam ni lah sujud yang sebenar. Macam ni letak tangan. Ada yang berwajang, letak tangan. Lentik pinggang. Tekan dahi. Kaki semua jari-jari menekan ke bawah. Macam ni betul ni. Takkan kita nak rasa yang tu satu riak. Sebab dia baru lintas di hati dia. Bila lintas di hati, tak dikira sebagai kesalahan kepada syarak lagi. Jangan jadikan itu sebagai sifat kepada hati. Dia jatuhlah dia. Cuma dia kena apa, bila dia rasa yang tu, bohong tak ada. Semua orang akan rasa. Kalau dia buat baik, mesti dia akan rasa benda dia buat tu betul. Jadi kalau dia rasa, dia putus. Astaghfirullahaladzim. Aku taklah sampai nak jadi riak. Cuma aku rasa yang aku buat ni betul dah. Dia buat berpadangan dengan ilmu yang aku dapat. Faham tak maksud dia? So kita jangan sampai lintas hati. Semua orang rasa. Kalau dia semayang, dia pun akan rasa. Kalau dia buat betul, dia buat amalan yang baik, mesti dia akan rasa. Tu jadi kita faham, lintasan hati Allah tak kira. Lintasan hati. Sebab benda hati tadi kita dah kata gaib. Benda gaib kita mana boleh jaga. Jadi yang jadi tak elok tu bila kita tunjuk sekali dengan pakaian dia, dengan dengan cara jeling dia tu kan, dengan cara cakap-cakap ni, belajar bersama. Semayang macam ni tak betul ni, semayang macam ni tak betul. Semayang ni kena belajar. Dia mengaji. Apa takbir macam tu tak betul. Seolah-olah nak abang tadi tu betul. Itu yang tak boleh tu nak. Jadi kita kena jagalah hati kita, insyaAllah. Okey, kemudian dia ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, dia ni mendapat pendidikan awal Belanda lah di Indonesia. Kalau kita dekat Malaysia dulu British kan. Kalau Indonesia Belanda lah. So dia dapat pendidikan Belanda darjah 5. Dulu ada darjah 5 tu. Lepas tu dia terus belajar di Mekah. Dia pergi merantau. Tapi sebelum tu dia pergi dulu di Kedah dulu. Dia pergi di Kedah dulu. Dia mengaji di mana? Tu Darus Saadah Al-Islamiyah, Titi Gajah. Dia pergi mengaji dulu lah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni mengaji di Titi Gajah ni. Titi Besi. Titi Besi ya. Bukan Titi Gajah. Titi Gajah, Titi Besi lah. Lepas tu dia lanjutkan pelajaran ke Mekah Al-Mukarramah, sampailah dia mengajar di Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, sampai dia meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Dan Tok Guru dia tu memang hebat lah. Tok Bayar Senarai, Tok Guru dia memang hebat lah. Tok Guru daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni. Dan dia menggelarkan dirinya sebagai khadam kecil. Khadam kecil. Dia kata dia adalah khadam kecil kepada semua penuntut ilmu yang mulia. Dia angkat penuntut ilmu yang mulia, dia tu khadam. Memang tawaduk semua. Memang sesuai lah penulis kepada kitab Penawar Bagi Hati.
Pukul 8.30 pula dah. Okey, kita ni akan sambung lagi Kak Midahna. Kita akan baca kitab Penawar Bagi Hati di sini, Faridatul Faraid di Masjid Ar-Rahman. Rahman. Dan saya akan tengok kalau Fiqh Manhaj jilid 4 tak mau sampai dua-dua tempat lah. Tak mau sampai dua-dua tempat. Kita ada mengaji kat sini, kat sana kita tarik. Kat sana kita tarik. Sini dah masuk pergi di malam, sana pun pergi di malam. Baru gilir malam bergilir. Jadi kita Fiqh Manhaj jilid 4 tu kita tak maulah. Kita kat sana kita ganti lain tafsir ke apa ke. Nah, insya-Allah. So tahun depan hak mana ada di sini tak ada di sana, ada di sana tak ada di sini. Dan kalau orang sini nak mengaji kitab Faridatul Faraid, pi di Ar-Rahman, sebab kita dapat terus berdepan. Sebab kitab Faridatul Faraid tu adalah kitab yang paling asas untuk menuntut akidah, ilmu tauhid. Memang kalau tak mengaji kena pergi mengaji lah. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sahabat-sahabat yang ada di TikTok. Terima kasih kerana like 30k kat sana, 30.8k. Alhamdulillah, mesti kat sini pun sama juga nampak duk tekan like semua. Syukur pada Allah. Anda pun semua nak pahala kan? Semua nak pahala. Kalau kita pun cemburu juga, Syekh Abdul Qadir Al-Badili memang dah hebat, kita bukan khadam, lagi terus ke bawah. Jadi kena banyak amal soleh. Kalau kita like, ada seorang yang tengok, seorang pula berkenan, ikut pula kelas kuliah fardu ain, alhamdulillah. Itulah saham kita di akhirat. Sampai dekat sana macam tak banyak amal, tak tahu ramai. Rupanya habuan-habuan yang kita duk share, habuan-habuan yang kita duk like, habuan-habuan yang kita duk panggil ramai tu. Ya. Jadi setakat tu saja Ustazah mengucapkan tahniah. Tahniah kepada semua penuntut-penuntut ilmu yang mulia. Macam Syekh Abdul Qadir gelarkan penuntut ilmu mulia, Ustazah pun nak gelarkan semua penuntut-penuntut ilmu yang mulia. Sama ada yang di online dan lebih-lebih lagi yang di face to face ni. Semoga anda tergolong daripada kalangan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh seluruh penduduk-penduduk di langit dan menjadi terkenal di langit, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita jumpa lagi pada tahun hadapan bulan Januari untuk kuliah fardu ain. Teruskan mengaji di mana-mana saja anda berada, sama ada di offline, di online, silakan mengaji di mana-mana walaupun kelas Ustazah cuti, tapi banyak lagi kelas-kelas yang masih online, silakan pergilah mengaji, jangan berhenti mengaji. Dan saya walaupun saya offline, saya tak mengajar, saya tetap belajar juga. Saya pun tak berhenti belajar juga ya. Okey, so Ustazah minta maaf jika ada salah silap atau salah kata, minta halal rezeki yang dikongsikan dengan Ustazah dan semua. Semoga Allah bagi sihat tubuh badan, semoga Allah bagi kita peluang lagi, umur panjang untuk kita sambung pengajian kita. Andai kata Allah ambil nyawa kita sebelum sampai kita bertemu tahun hadapan, semoga kematian kita kematian husnul khatimah, mati syahid. Kerana kita memang nak istiqamah tahun depan. Jadi supaya kematian kita, orang yang sentiasa berniat untuk istiqamah pengajian, kalau dia mati dia adalah mati syahid. Mati syahid ilmu jihad fisabilillah. Tapi kalau dia kata tahun depan tak mau main mengaji dah. Hak tu memang tak dapat. Tak dapat dah. Tapi kalau dia nak ngaji lagi, dia dapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Jangan bangun lagi, Ustazah nak ambil video dulu untuk menutup kelas kita. Masya-Allah. Okey, terima kasih semua. Okey, sebelum tu